Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'lam wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha wajhilah wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata dia, dan segala tanda agama empat. Kata ya, dan segala tanda orang yang berpegang dengan agama. Jadi maknanya kalau orang tu berpegang kepada agama, kan? Pada 2 minggu lepas kita dah baca, dah muzakarah berkenaan dengan definisi agama ataupun takrif agama. Yang dulu dia sebut ibarat daripada perhimpunan segala hukum yang dihantar akan segala hukum tu oleh Allah Subhanahu wa taala bagi segala hamba-Nya yang mukallaf atas lidah Rasul-Nya yang membawa akan mereka itu, iaitu akan hamba-hamba-Nya tu kepada kebajikan yang kekal. Mana kalau kita pegang agama dengan makna ni, dari makna ibarat daripada perhimpunan. Bila kita sebut agama tu, maka di dalam agama tu terhimpunlah di dalamnya segala perhimpunan, segala hukum hakam yang datang daripada Allah Ta'ala untuk hamba-hamba dia atas lidah Rasul. Jadi hamba tu pula hamba yang mukallaf. Jadi maksud berpegang dengan agama tu ialah kita turut, kita ikut, kita junjung segala hukum hakam yang Allah Ta'ala hantar kepada kita lah. Kita tu segala hamba ni yang mukallaf. Yang bila kita pegang kepada agama ni, maka kita akan dapat kebajikan yang kekal. Makna kebajikan yang kekal tu ialah kita akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga kekal. Kalau kita tak pegang agama yang macam ni, maka tak dapat, ataupun kita sebut tidak ada kebajikan yang kekal. Ini agama yang datang daripada Allah. Baik, orang yang pegang kepada agama macam ni ada tanda.
ada alamat. Tengok. Jadi perhati tuan-tuan, jangan tunding jari pada orang. Tunding jari pada kita sendiri. Tengok pada batang tubuh kita ni. Jangan tengok pada orang lain. Tengok ya. Kata dia, dan segala tanda agama itu 4, yakni tanda orang yang bersifat dengan agama yang kita baca tadi ni. Ada 4 tanda, ada 4 alamat. 4 alamat. 4 tanda orang yang bersepakai dengan agama. Mana dia 4? Pertama, sah i'tiqad. Sah i'tiqad. Kalau kita nak kata i'tiqad yang sahih. Jadi maknanya dalam agama yang paling penting sekalinya ialah i'tiqad yang sahih. Pegangan yang betul. Pegangan yang tepat. Itu makna sah i'tiqad. Tapi nak tahu sah ataupun tidak, mestilah ada acuan dia. Dalam kata sah i'tiqad, iaitu yang dikatakan sah i'tiqad ataupun i'tiqad yang sahih tu, iaitu jazam. Jazam. Maksud jazam tu apa dia? Pegang kuat, pegang kemas, pegang dengan kukuh. Tu ya. Pegang kuat. Okey. Ataupun pegangan yang putus. Tak ada 2, 3. Itu mana jazam. Pegangan yang kuat atau pegangan yang putus tu dengan barang, dengan perkara yang diiktikadkan akan barang tu, akan perkara tu oleh Ahlus Sunnah. Tambah sikit lagi lah. Oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Jadi kan bila itu tanda agama tu kan, ini kita jangan tunding jari pada orang. Kita tengok batang tubuh kita dululah. Baik. Jadi dan ini kalau saya baca ni tuan-tuan, kalau saya baca dan saya sebut ni bukan daripada saya sendiri tau. Datang daripada ulama yang mengajar saya, tuan-tuan guru yang mengajar saya dululah. Dia kata i'tiqad yang diiktikad akan barang tu oleh Ahlus Sunnah, yakni kan i'tiqad yang sahih tu, i'tiqad yang betul tu mesti datangnya daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mesti datang daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ni kalau dah buat tauhid ni, dia dah letak siap-siap dah. Macam manakah barang yang betul di dalam i'tiqad, di dalam pegangan. Okey, kalau macam tu kita kena tahulah. Kena tahulah siapa dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa dia Ahlus Sunnah wal Jamaah tu? Okey, kata guru kami Ahlus Sunnah wal Jamaah tu ialah idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bihi al asyairatu wal maturidiyatu. Jadi ini definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah ni tuan-tuan, ada di dalam kitab syarah bagi Ihya Ulumuddin. Ada dalam syarah bagi kitab Ihya Ulumuddin bagi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Bila sebut Ahlus Sunnah, maka Ahlus Sunnah tu idza utliqa, apabila diitlak, yakni apabila ditunjuk semata-mata Ahlus Sunnah wal Jamaah tu, maka yang dikenaki fal muradu bihi, yang dikenaki dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah tu ialah al-asyairatu wal maturidiyatu. Itulah yang berpegang kepada mazhab Asy'ari ataupun yang berpegang kepada mazhab Maturidi. Dalam tauhid ni 2 tu mazhab. Yang pegang kepada mazhab Imam Abu Hasan Asy'ari atau mazhab Asy'ariyah, ataupun yang berpegang kepada mazhab Maturidi ataupun mazhab Maturidiyah. Maturidi itu nama penuhnya ialah Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Baik.
Jadi kan, bila kita kata macam tu, bila kita kata Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tu, mungkin ada soalan. Mungkin ada pertanyaan dan saya teringat masa saya dijemput oleh RTM atas kerjasama JAKIM, masa tu kan, saya dijemput untuk baca kitab ni lah dalam TV. Tahun 2017, 2018, kalau tak silap saya lah. Dalam tu masa tu kan, masa tu saya baca lah yang ni. Bila saya baca, saya sebutlah Ahlus Sunnah wal Jamaah tu dalam tauhid yang berpegang kepada mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ni dalam TV ni, dalam TV ni, bila sebut TV tu, satu Malaysia dapat, bukan satu Malaysia aja. Mungkin sampai Singapura, mungkin sampai ke sebahagian daripada Indonesia, Sabah dan Sarawak dapat benda tu. Itu kan tuan-tuan, ada soalan yang ditulis, mungkin pendengar tu tulis, dia tanya soalan dalam tu. Soalan ni nampaknya kan orang yang tidak setuju dengan definisi tersebut. Dia tak setuju. Dan saya pun tak marah, saya nak jawab soalan tu. Sebab saya dah bersedia dah untuk jawapan tu. Dia kata kalau itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia kata soalan tu, dia kata maka sahabat dulu, sahabat dengan Rasulullah dulu, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah lah. Dia kata macam tu. Saya dah sedia dah jawapan tu, saya dah sedia dah. Tapi tuan-tuan sekalian, yang saya ingat saya lah, pengarah JAKIM dalam pengarah JAKIM bahagian pendidikan dan dakwah ni, dia tak benarkan saya jawab. Dia kata jangan jawablah Ustaz, nanti jadi besar benda ni. Saya rasa dia nama dia Puan Zaitun masa tu. Yang jadi pengarah bahagian pendidikan dan dakwah tu. Nama Puan Zaitun. Saya kata Puan, saya nak jawab ni bukan nak bagi besar, bukan nak jawab, saya jawab ni bukan saya nak bagi benda tu orang keliru, tak, saya kata. Saya rasa macam ni jawapan dia. Yang saya sediakan jawapan dia, apakah perlu di zaman Rasulullah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedangkan sahabat dan Rasulullah dan para sahabat itulah yang kita ikut, yang kita turut. Kita itulah yang dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebab kita ikut golongan para sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Jadi perlukah Rasulullah tu dinamakan mazhab? Perlukah dia bermazhab? Perlu ke sahabat tu bermazhab? Macam kita lah sekarang ni kan. Dalam fiqh kita sendiri. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi dan pencanggahan pendapat mazhab tu bukan satu benda yang negatif. Benda tu positif. Siapa yang mampu nak ikut Imam Hanafi, silakan, tidak ada larangan. Siapa yang nak ikut Syafi'i, silakan, tidak ada larangan. Siapa nak ikut Maliki, silakan, tidak ada larangan. Siapa yang nak ikut Hambali, silakan, tidak ada larangan. Dan kita tanya, adakah sahabat dulu ikut Syafi'i? Mustahil. Kenapa? Sebab Syafi'i itu lahir kemudian. Sahabat terdahulu. Rasulullah terdahulu. Macam mana nak ikut? Adakah Rasulullah perlu ikut Syafi'i? Macam itulah juga dalam tauhid ni tuan-tuan sekalian. Tapi Puan Zaitun tak bagi saya jawab. Dia kata takut jadi besar. Saya tak takut jadi besar. Yang saya takut orang tu akan pegang, sentiasa pegang dalam keadaan salah. Kita yang orang yang kemudian, kurun yang keempat, kurun yang kelima tu, apabila musuh-musuh Islam ni datang menyerang Islam daripada dalam, maka ramai umat Islam yang terpesong akidahnya. Yang terpesong akidahnya. Sebab itulah mereka, Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, dia tengok, kaji hadis, Quran dan sebagainya, maka lahirlah yang dinamakan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang Nabi pegang. Yang para sahabat pegang macam tu tuan-tuan. Baik. Jadi pegangan kita mesti ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah tu maksudnya ikut apa? Ikut siapa? Ikutlah dua mazhab ni dalam tauhid ni, sama ada kita nak ikut Asy'ari ataupun mazhab Asy'ariyah, ataupun kita nak ikut Maturidi ataupun Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Silakan. Tidak ada larangan. Yang dilarang apa dia? Ialah jangan sampai kita keluar
daripada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, okey. Sedangkan tuan-tuan kalau kita tengok mazhab Ahlussunnah wal Jamaah tu dia terbagi kepada dua tau. Satu dinamakan mazhab salaf, dan satu lagi dinamakan mazhab khalaf. Ini sebenarnya benda ni akan datang, saya akan sebut kalau kita bertemu, kalau umur saya panjang, kalau kita baca kitab ni, kalau sampai tempat dia, saya akan bacalah. Tapi sebabkan rasanya malam ni saya perlu sebut jugalah. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ni kita bagi kepada dua. Satu mazhab yang dinamakan mazhab salaf. Mazhab salaf ni, mazhab salafus salih ni ialah mazhab yang selepas daripada kewafatan Rasulullah, ulama yang duduk di zaman tu lepas kewafatan Rasulullah sehinggalah ada yang kata sampai 500 tahun dan ada yang kata sampai 300 tahun. Jadi ulama yang hidup di zaman tu, maka dinamakan mereka itu ulama salafus salih. Ada pun ulama yang hidup lepas tu, ada yang kata selepas 300 tahun ataupun ada yang kata selepas 500 tahun, maka dinamakan mazhab khalaf. Dinamakan mazhab khalaf. Baik. Jadi mazhab salaf, mazhab khalaf ni, siapa pengasas mazhab khalaf ni yang kita mengaji sifat 20 yang macam sekarang ni? Siapa pengasasnya? Pengasasnya ialah Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, tuan-tuan sekalian, yang dilahirkan pada tahun 206 Hijrah. Maknanya tuan-tuan, ada khilaf lah tarikh kelahiran dia, tahun kelahiran dia. Ada yang kata tahun 100 lebih. Jadi maknanya Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Maturidi itu, dia termasuk dalam golongan ulama salaf. Ulama salaf. Maknanya sifat 20 tu mereka yang buat, mereka yang asas. Ulama khalaf ambil, pegang, maka ulama khalaf buat, cetak kitab, belajar, mengajar. Macam tu lah. Baik. Jadi, jangan kata sifat 20 tu. Nabi tak ajar pun sifat 20. Siapa kata Nabi tak ajar sifat 20? Sedangkan dalam sifat 20 ni, semua kita ambil nahnya daripada Quran. Sifat-sifat Allah yang darut 20 atau 13 tu semua kita ambil daripada Al-Quran. Bukan kita fikir dengan akal kita semata-mata. Akal yang berpandu kepada Al-Quran dan hadis. Takkan itu pun kita nak petikai. Sedangkan mereka ulama, kita ni baca kitab mereka pun kita tak faham. Baik. Jadi tanda yang pertamanya ialah sah i'tiqad ataupun i'tiqad yang sahih, yang mengikut iaitu jazam dengan barang yang diiktikad akan barang tu oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, itu yang pertama. Jadi bila kita nak tahu Ahlussunnah macam mana, kita mengajilah tauhid yang cara kita macam sekarang. Ada yang lain-lain tu saya tak tahu. Saya nak mengaji yang kitab macam sekarang ni. Okey, baik. Yang kedua, kata dia benar qasad. Benar tujuan. Benar qasad, benar tujuan. Benar matlamat. Itu dia. Benar matlamat tu jadi benar. Macam mana? Yang dikatakan benar qasad tu, ya menunaikan, iaitu menunaikan ibadat dengan ikhlas. Jadi kita buat ibadat tu ikhlas. Ikhlas ni dia ada macam-macam definisi. Ada definisi yang tinggi, ada definisi yang pertengahan, ada definisi yang rendah. Jadi kan guru saya dia bagi dua definisi. Satu definisi yang tinggi untuk orang yang makamnya tinggi. Makamnya rendah sikit. Makamnya rendah sikit. Yang pertengahan guru saya tak bagi ya. Dia bagi yang dua ni aja. Baik. Definisi ikhlas tu kalau makam yang tinggi tu ialah dia sebut tasfiyatul a'mal an mulahazatil dinamakan tasfiyatul a'mal.
Apa makna tasfiyatul a'mal? Iaitulah membersihkan segala amalan-amalan, ibadat-ibadat. Bersih-bersih tu an mulahazatil makhluk, daripada lintangan-lintangan makhluk. Maksudnya, dia beramal tu dia tak nak kepada makhluk. Dia bukan matlamatnya kepada makhluk. Tengok ya. Ni kata guru saya, ini makam orang yang tinggi lah. Kenapa? Sebab kita ni tuan-tuan, kalau kita beramal tu, kita masih nakkan lagi pahala. Kita nakkan syurga. Kita harap dengan amalan tu kita dapat syurga. Kita beramal tu kita nakkan pahala. Sedangkan syurga, pahala tu, di sisi Allah Ta'ala, dia adalah makhluk. Anugerah daripada Allah Ta'ala. Tapi orang yang makam ikhlas macam ni, dia panggil tasfiyatul a'mal al-mulahazatil makhluk tu. Mereka bukan qasad. Tidak termasuk dalam tujuan mereka ibadat tu. Nakkan syurga, nakkan pahala, takutkan kepada neraka ataupun tak nak dosa. Tak. Mereka tak macam tu, tuan-tuan. Orang yang sampai makam tu. Mereka buat ibadat tu semata-mata kerana mardatillah, kerana hendakkan keredaan Allah, bukan nakkan syurga. Kalau mereka ibadat, mereka tak dapat syurga pun, mereka tetap akan buat ibadat juga, tuan-tuan sekalian. Di mana satu kisah, tuan-tuan, satu orang wali Allah Ta'ala ni, seorang wali Allah ni, di zaman siapa? Di zaman Nabi Musa alaihi salam. Dia ni kuat ibadat. Dia ni daripada bangsa Bani Israel lah. Bani Israel itu maksudnya anak cucu Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Itu Bani Israel, anak cucu Nabi Yaqub alaihi salam. Itu keturunan Bani Israel. Jadi tuan-tuan, dia ni kuat ibadat. Kuat sangat ibadat. Siang, malam, pagi, petang dia melakukan ibadat sahaja. Tidak ada yang lain. Lalu tuan-tuan, bila dia melakukan ibadat macam ni, Allah nak uji dia. Allah dah ada di dalam iradat Allah Ta'ala tu. Nak uji dia. Lalu kan Allah Ta'ala hantar malaikat. Berupa sebagai manusia. Berupa sebagai manusia. Cakap pada orang yang kuat ibadat tu. Si Fulan. Kamu ni walaupun kamu buat ibadat banyak mana sekalipun, Allah tak akan masukkan kamu dalam syurga. Allah akan campak kamu ke dalam api neraka. Malaikat tu kata pada si Fulan. Tuan-tuan, si Fulan daripada Bani Israel ni yang kuat ibadat ni. Lalu apa kata Bani Israel tu? Seorang Bani Israel kuat ibadat tu. Dia kata, kami ni nahnu khuliqna. Nahnu khuliq. Kami ni dijadikan. Khuliqna, dijadikan akan kami ni. Ialah dijadi kami ni ialah li'ibadatillah. Kami ni dijadi oleh Allah Ta'ala, hikmahnya untuk menyembah dia. Dia kata, wa imma Allah nak campak kami, nak bagi aku syurga ataupun tidak, itu bukan kerja aku. Dia kata, kerja aku ialah aku dijadikan oleh Allah untuk sembah dia ataupun hikmah dia untuk sembah Allah Ta'ala, untuk beribadat pada Allah Ta'ala. Dia nak bagi aku syurga atau tak nak bagi syurga, nak masuk neraka, itu bukan kerja aku, dia kata. Lalu tuan-tuan, ini jawapan orang yang makamnya makam tinggi, tuan-tuan. Lalu malaikat pun bagi tahu pada Allah Ta'ala, ya Allah, engkau lebih mengetahui apa yang hamba-Mu jawab. Lalu kata Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala kepada malaikat tu, dia kata, ya malaikati, wahai malaikat aku, ishhadu, saksikanlah oleh sekalian kamu, qad ghafartu lahu, sesungguhnya aku telah mengampunkan dosa-dosanya, dosa hamba tu. Cuba kita contohkan diri kita, ataupun kita, kalaulah kita di tempat orang tu, agak-agak tuan-tuan, kita nak tak beribadat lagi, sedangkan malaikat dah beritahu, si Fulan, si Fulan daripada manusia ni, kamu ni buat ibadat macam mana pun, Allah akan campak kamu dalam neraka. Agak-agak kita nak buat ibadat lagi tak, tuan-tuan?
Itu soalan tak perlu jawab. Soalan tu tuan-tuan yang akan jawab sendiri. Bila? Nanti malam nanti jawablah sendiri, fikir sendirilah. Sukat sendiri iman yang ada dalam diri kita tu. Sukat sendiri tuan-tuan sekalian. Jadi kan, jadi disebut ni ikhlas. Itu makam ikhlas. Buat ibadat bukan nak syurga. Itu makam yang paling tinggi lah. Tapi kalau orang macam kita ni, orang macam saya ni, tuan-tuan sekalian, ambillah makam ikhlas yang kedua, iaitu makam yang rendah je. Makam rendah ni pun tuan-tuan, bukan senang kita nak buat. Bukan senang kita nak capai. Apa dia? Kata guru kami, Pak Da'i kata, Pak Da'i Benar Padang. Dia kata apa? Dia kata tuan-tuan sekalian, ikhlas tu ialah istiwa'ul madhi wazami ataupun istiwa'ul zami wal madahi. Maksudnya sama saja. Kalau orang yang ikhlas tu sama saja pada pihak puji dan cela. Maknanya masa kita buat ibadat tu orang puji, kita tak terasa apa-apa. Orang keji, kita senyum aja. Pasal apa? Sebab kita buat ibadat bukan nak puji daripada orang, bukan kita takut kepada celaan orang, tetapi kita nakkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala, buat ibadat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang puji pun kita tak rasa apa-apa, kalau orang keji pun kita tak rasa apa-apa. Kita teruskan ibadat kita tuan-tuan sekalian. Itu makam ikhlas orang yang rendah. Jadi kalau yang tu pun kita tak boleh buat, bila orang keji kita dalam kita buat ibadat, kita masih lagi dalam keadaan nak marah kat dia, orang puji kita rasa macam nak koyak kain kita kembangnya. Yang tu tuan-tuan sekalian tak termasuk lagi dalam makam ikhlas. Sebab itulah kalau kita nak jaga kawan sahabat-sahabat kita tu, jangan puji-puji dia tuan-tuan. Takut rosak hati dia nanti. Baik. Tu jadi itu apa yang kedua. Tanda. Orang yang buat ibadat, tanda dia ialah tanda dia. Dia kosak dia, tujuan dia buat ibadat mata-mata tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada niat yang lain daripada Allah. Kalau Allah nak bagi apa-apa, itu dia terimalah. Okey, baik. Tapi bukan qasad, bukan niat dia macam tu. Itu yang pertama. Dan yang ketiga, menyempurnakan janji. Menyempurnakan janji. Janji siapa ni yang kita? Ini manusia ni yang kita maksudkan tanda segala yang bertanda. Tanda segala agama tu 4. Jadi tanda segala orang yang beragama. Jadi di sini sebut yang ketiga ni adalah disebut menyempurnakan janji. Mana kita yang bertanda kita yang beragama ni ialah kita menunaikan janji, kita sempurnakan janji kita. Kita tunaikan janji kita. Apa janji kita ni? Iaitu mengerjakan segala yang disuruh. Bila ni yang kita berjanji ni? Bila ni? Bila kita berjanji ni tuan-tuan sekalian? Adakah pernah kita berjanji? Adakah pernah kita berjanji? Kalau kita ingat tuan-tuan, ingat tak kita di zaman arwah dulu? Ingat tak zaman roh? Di zaman kita jadi roh tu, kita ingat tak? Yang kita pernah berjanji depan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana? Allah Ta'ala kata, alastu bi rabbikum. Adakah aku ni Tuhan kamu? Segala roh. Alastu, adakah tidak aku ni? Alastu bi rabbikum. Adakah aku ni Tuhan kamu sekalian? Maka jawab kita. Masa tu kita di alam roh. Kita masih dalam bentuk roh. Kita jawab tuan-tuan. Kita jawab apa? Kita jawab qalu, berkata roh-roh masa tu, bala, bahkan syahidna, kami menyaksikan, kami mengaku anta rabbi, anta rabbina, engkaulah Tuhan kami, wa nahnu min ibadika, kami ni daripada hamba-hambamu. Maksud hamba-hamba tu
ialah hamba yang patuh, yang taat dengan perintah Allah, nak suruh buat ibadat, suruh meninggalkan maksiat. Itu janji kita dulu. Di alam arwah, bila kita dah kembali ke dalam dunia ni tuan-tuan, kebanyakan daripada kita anak sudah lupa janji. Kita dah lupa janji. Jadi bila orang yang lupa janji dia, maka dia tak menyempurnakan janji dia. Sebab dia dah lupa dah janji dia tu, dah lupa dah janji dia, dah lupa dah tuan-tuan. Maka sebab itulah itu termasuk dalam golongan orang yang terluput tanda orang yang beragama. Bila dia langgar perintah Allah, menunaikan janji, dia mengerjakan segala yang disuruh. Benda yang disuruh tu, dia tak nak buat. Allah suruh dia solat, dia tak solat. Allah suruh dia berpuasa, dia tak berpuasa. Allah Ta'ala suruh dia bayar zakat. Kalau dia ada harta, dia tak nak bayar zakat. Allah suruh dia buat bagian. Dia langgar. Maka orang tu tercabutlah daripada tubuh badannya tanda-tanda agama. Tapi bukan maknanya kafir. Ingat tahu, tanda agama pada orang ni, bila tanda agama tu tak ada pada dia, bukan bermakna dia jatuh kafir, tak. Macam kita, ada dah orang ibadat dia tak ikhlas, ada dah orang buat ibadat, dia nakkan pandangan manusia, macam contoh tuan-tuan. Ini saya minta maaf, saya bukan sentuh siapa-siapa, tidak, sekali-kali tidak. Itu terpulang masing-masing punya pandangan. Tuan-tuan, kalau kita buat baik, perlu tak kita masukkan kebaikan kita dalam Facebook? Perlu ke kita panggil wartawan untuk ambil gambar kita? Perlu ke kita, kalau kita bayar zakat ke, kita bersedekah ke, perlu ke kita buat cek besar-besar daripada papan lapis tu, lewok tu, kita panggil wartawan, ambil gambar, masuk dalam New Straits Times, masuk dalam Sinjin Jekpo, masuk dalam Tamil, masuk tu perlu ke? Jadi kalau macam tu, tuan-tuan, na'udzubillah, tuan-tuan ya, jadi kalau dibuat macam tu, ghalibnya lah keikhlasan tu jadi kurang. Tak perlu. Tak perlu kita nak masukkan dalam Facebook ke, nak masukkan dalam WhatsApp group ke, kita dah bagi pada orang sekian. Aku dah masuk dalam hutan dah. Aku dah bagi dah orang ni rumah sewa dah macam-macam dah. Tak perlu. Ikhlas. Itu saya sebut, kalau dia ikhlas sekalipun, tuan-tuan sekalian, itu dalam hati dia. Tapi benda tu tak perlu nak ditunjuk pada orang ramai sebenarnya. Sebab Nabi kata apa? Tangan yang memberi, tangan kanan yang beri, tangan kiri tak tahu. Tu yang Nabi kata yang paling baik sedekah tu. Tangan kanan yang beri, tangan kiri tak tahu. Sedangkan tuan-tuan, tangan dua ni mana boleh tak tahu? Tapi apa Nabi ibaratkan? Tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Nak menunjukkan apa? Menunjukkan ibadat kita tu kena didiamkan, kena disembunyikan. Apatah lagi ianya sedekah. Apatah lagi ianya adalah bentuk pembayaran zakat ke apa ke, sedekah ke. Jadi kalau macam tu, jangan buat macam tu. Saya bukan sentuh sesiapa tak. Tu dalam kitab kata macam tu. Nabi kata macam tu. Jadi ikhlas tuan-tuan sekalian, nak buat ibadat. Berarti bukan kata kafir, tidak. Macam tadi kan. Dia tak ikhlas tu. Tapi dia buat ibadat. Tak ikhlas. Adakah dia kafir? Tidak. Maksudnya apa? Tercabutlah tanda agama. Bukan tercabut agama. Tercabut tanda agama daripada tubuh badan dia. Walaupun dia tu berkopiah, berjubah, berjanggut, bersugi, bertudung, berpurdah, bertelekung dan sebagainya. Itu terpulang. Sebab itulah masalah kita sebut masalah ikhlas, masalah buat ibadat tu, tuan-tuan sekalian, keikhlasan dia hanya Allah Ta'ala sahaja yang dapat menilainya. Adapun kita ni, kita yang melakukan ibadah ni, kita pun tak boleh tahu berapa nilai ikhlas yang kita buat. Wallahu a'lam. Baik.
Itu tanda yang ketiga. Menyempurnakan janji iaitu mengerjakan segala yang disuruh. Okey, yang keempat tanda ya, yang terakhir. Keempat, ketiadaan melampaui zakat. Tu yang tu tolong kalau dalam kitab ada dalam kitab Rumi ke Jawi ke tuan-tuan tu, kalau salah tolong perbetulkan. Tolong perbetulkan. Ketiadaan melampaui zakat. Bukan singkat. Ketiadaan melampaui zakat. Zakat tu apa? Arab kata mahdudun. Mahdud tu mana batasan. Sempadan. Jangan melampaui sempadan. Jangan melampaui batas. Tu dia. Sedangkan Nabi sebut batasan Allah Ta'ala tu ialah yang haram dan yang halal. Ada batasan. Ada haram, ada halal. Tengah-tengah tu batas. Jangan melampaui batas. Sampai kita terlanggar benda yang haram. Itu maksud dia. Jadi keempat ni, ketiadaan melampaui zakat. Iaitu meninggalkan segala yang dilarang. Hati. Yang ketiga tadi ni, apa ni? Menyempurnakan janji. Janji kita tu apa? Janji kita buat apa yang Allah Ta'ala perintah. Buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Yang keempat ni, meninggalkan segala yang Allah Ta'ala larang. Kan? Baik. Jadi itu keempat. Jadi maknanya kalau orang tu buat juga perkara yang Allah Ta'ala larang, dia buat juga. Maka pada ketika itu, tercabutlah tanda agama dalam diri dia. Tercabut tanda agama dalam diri dia, tuan-tuan sekalian. Tercabut. Maksudnya bukan kafir tak. Tapi tanda agama tu tercabut dalam diri dia. Walaupun dia pakai kopiah, walaupun berjubah, tapi tanda agama tercabut, tuan-tuan sekalian. Baik. Okey. Tengok ya. Kemudian kata dia, ini penting ni. Yang kita nak baca ni penting sangat. Yang kita nak baca ni penting sangat ni. Tengok ya. Dan melengkapi agama itu atas 3 perkara. Maknanya, bila kita sebut agama, maka di dalam agama tu ada 3 perkara yang melengkapkan kerangka agama. Okey. Kalau dalam kitab lain dia kata arkanuddin, rukun-rukun agama. Agama tu kita dah tahu dah. Ingat ya tuan-tuan, yang bila kita ngaji kena ingat tau. Apa makna agama kena ingat. Mana agama tu ialah ibarat daripada perhimpunan segala hukum. Segala hukum yang dihantar dia akan hukum tu oleh Allah Ta'ala bagi segala hamba-Nya yang mukallaf atas lidah Rasul. Tu kena ingat tu. Kena ingat dalam maksudnya kepala. Jadi kan bila sebut itu agama, tanda agama pun dia dah sebut. Lepas tu dia masuk dalam ni kata pula ialah agama tu dan melengkapkan agama tu mesti 3 perkara ni. Apa dia? Islam, iman dan ihsan. Islam, iman dan ihsan. Maknanya makna iman, Islam dan ihsan tu ialah iman tu satu juzuk daripada agama. Islam tu satu juzuk daripada agama. Tak ada suara. Ada suara tak? Ada. Ada. Okey, baik. Ni siapa ni kata tak ada suara ni? Siti Rahmah ni. Betul ke tak ada suara ni? Ada ya? Ada. Baik. Okey, baik. Jadi baik. Kemudian tengok ya. Jadi bila sebut agama tu, maka agama tu yang melengkapkan kerangka agama, yang menyempurnakan kerangka agama tu 3. Iaitu dalam agama tu mesti ada iman, mesti ada Islam dan mesti ada ihsan. Maknanya iman satu juzuk daripada agama,
Islam satu juzuk daripada agama dan ihsan satu juzuk daripada agama. Yakni kita sebut iman tu juzuk yang melengkapkan agama. Islam tu juzuk yang melengkapkan agama. Yang ihsan tu juzuk yang melengkapkan agama. Jadi ini lebih jelaslah. Bila saya kata tadi kan agama tu ialah peribarat daripada perhimpunan segala hukum yang dihantar akan dihukum tu oleh Allah Ta'ala kepada hamba-Nya yang mukallaf tu. Itu mana agama. Bila sebut itu agama, maknanya yang lain daripada ni bukan agama. Saya sebut dah contohnya. Seperti Hindu, bukan agama tu. Buddha, bukan agama. Kenapa bukan agama? Sebab Hindu, Buddha ni, mana ada hukum yang Allah Ta'ala hantar dalam Buddha, dalam Hindu ni? Mana ada? Tak ada pun kata ada hukum hakam yang Allah Ta'ala yang hantar dalam tu. Yang pegang oleh Buddha, yang pegang oleh Hindu. Tak ada. Dan lebih lagi dapat menguatkan hujah kita ni. Bila kita sebut agama tu, mesti ada 3. Apa dia? Mesti ada iman, mesti ada Islam, mesti ada ihsan. Dalam Buddha ni, dalam Hindu ni, ada 3 benda ni? Tak wujud. Sekali-kali tak wujud. Bila tak wujud, maka tak boleh dikatakan agama. Tak boleh. Kalau kita kata agama Hindu, agama Buddha, agama atas dasar lugah pada sudut bahasa sahaja. Bukan sudut istilah tauhid ni, istilah agama Allah Ta'ala ni, bukan. Baik. Kalau ada orang kata agama Hindu, agama Buddha, agama apa lagi yang kata yang manusia yang mengasasnya, bukan Allah Ta'ala yang punya. Maka tuan-tuan, yang itu jelas lagi lah, kuat lagi lah hujah kita tuan-tuan yang mengatakan balik dia tu bukan agama. Baik, agama tu mesti 3 ni. Islam, iman dan ihsan. Tu kata dan melengkapi agama itu maknanya agama tu akan lengkap dengan ada 3 perkara ni. Mana? Iaitu Islam, iman dan ihsan. So, malam ni bila kita dah nampak dah dalam agama tu mesti ada 3 benda ni. Islam, iman dan ihsan. Maka kita perlu tahulah tuan-tuan sekalian apa makna Islam. Pada istilah tau, bukan pada lugah. Kalau pada lugah sudut bahasa memanglah ada makna dia. Tapi pada sudut istilah tauhid ni ada makna dia. Yang kita nak pakai bukan istilah pada sudut lugah, bukan sudut bahasa. Macam Islam pada sudut bahasa kan, daripada perkataan aslama yuslimu Islam. Mana aslama tu? Makna selamat, makna sejahtera, makna aman. Itu pada istilah lugah. Tapi dalam istilah ilmu ni, ilmu tauhid ni, bukan itu makna dia. Apa makna dia? Tengok, perhati tuan-tuan. Okay. Dan bila kita tahu makna Islam tu apa dia, maka hati-hatilah kita tuan-tuan sekalian. Jangan sampai kita mengkafirkan orang. Dengar ya? Okey. Ni saya minta maaf ni. Anda perhati betul-betul. Bermula Islam itu. Pada istilah ulama tauhid. Bukan pada istilah lughah. Bukan pandu pada bahasa. Kalau bahasa, Islam tu daripada perkataan aslama yuslimu islaman. Maksud aslama tu telah selamatlah ia. Telah selamatlah ia. Ataupun telah sejahteralah dia. Ataupun telah amanlah dia. Itu makna pada lughah. Itu makna pada lughah. Bukan makna pada sudut ilmu tauhid. Kalau sudut ilmu tauhid, apa makna Islam? Islam tu makna dia ialah mengikut dan menerima oleh zahir seseorang akan barang yang mendatang akan dia, yang mendatang dengan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan Islam pada sudut istilah ilmu usuluddin ni ialah mengikut dan menerima oleh seseorang. Dengan makna ikut tidak ada bangkangan.
terima, tidak ada lawanan, tidak berlawan. Itu makna dia ikut terima tu, mengikut dan menerima, ikut dengan mana tidak ada pangkangan. Ikut aja. Kalau Tuhan kata, apa ni, sembahyang tu wajib. Ya, wajib. Kalau Tuhan kata, minum arak tu haram. Ya, arak tu haram. Ikut aja. Dan terima. Dan dia terima. Tidak ada perlawanan. Tidak ada nak bahar-bahar lagi dah. Dia terima bulat-bulat. Apa yang dia datangkan oleh Nabi SAW daripada Allah Ta'ala tu. Ikut terima. Oleh Zuhair. Nampak pada Zuhair dia ikut, dia terima. Seseorang akan barang yang mendatang dengan dia dengan barang tu oleh Nabi. Jadi dia ikut, dia terima. Zuhair dia. Apa yang Nabi bawa datang. Apa Nabi bawa datang tu maksudnya ialah apa yang Nabi cakap. Apa yang Nabi perintah. Apa yang Nabi larang. Apa yang Nabi suruh buat, apa yang Nabi diam, apa yang Nabi dah takrirkan, yang dah tetapkan, semua dia ikut, semua dia terima. Baik, okey. Apa dia ya barang yang mendatang akan dengan dia dengan barang tu Nabi itu? Apa dia barang tu? Barang ini daripada ni nak menerang pada kita. Apa makna barang tu? Daripada segala barang yang diketahui daripada agama dengan darurah. Jadi barang-barang tu ialah yang sangkut dengan agama. Yang berkait dengan agama. Yang Nabi buat datang. Maksudnya daripada Allah Ta'ala. Daripada Tuhan. Ni perintah begini kepada manusia. Beginian. Itu namanya dengan darurah. Agama dia sampai dengan dia kata barang yang diketahui daripada agama dengan darurah. Maksud darurah tu apa dia? Masuk darurah tu arti darurah tu dengan ketiadaan fikir dan bicara. Tak ada payah fikir, tak payah bicara dah. Orang tahu dah itu pekerjaan agama. Contohnya seperti solat. Solat tu tuan-tuan sekalian, bukan kata kita saja orang Islam yang tahu solat tu daripada pekerjaan agama. Tetapi orang kafir pun tahu. Bukan kata orang kafir apa orang tu. Budak kecil pun tahu. Budak kecil pun tahu. Budak kecil pun tahu itu orang Islam ada sembahyang 5 waktu, 5 kali dia kata. Semua tahu. Jadi maknanya tak perlu kepada mencari dalil, tak perlu kepada mencari bukti lagi dah. Semua orang tahu. Macam bila sampai Ramadan, semua sibuk cari buah kurma. Dah tahu dah. Orang Islam akan makan buah kurma pada bulan Ramadan. Tahu dah. Orang kafir pun tahu dah. Bahkan orang kafir yang banyak import buah kurma masuk Malaysia, tuan-tuan sekalian. Jadi maknanya apa? Maknanya itu pekerjaan agama darurah. Dengan darurah tu, yang ini tak payah fikir bicara. Mana contoh dia? Yang Nabi bawa datang, yang kita ikut terima tu, seperti 2 kalimah syahadah dan sembahyang. Itu contoh. 2 kalimah syahadah. Siapa nak masuk Islam daripada orang kafir, mesti kena mengucap syahadah. Itu semua orang tahu macam tu. Dan sembahyang, mesti kena solat, mesti kena sembahyang. Sembahyang tu ialah daripada pekerjaan agama. Jadi semua orang tahu. Baik. Okey. Baik. Itu makna Islam. Okey. Itu makna Islam. Kalau kita gabungkan agama dengan Islam, maka jadilah combine dua definisi ni. Kepahamannya apa? Nanti tengok ya. Kemudian dan dikehendaki dengan ikut, dengan mengikut dan terima itu mengaku lidah dengan barang yang tersebut itu. Tengok ni. Tengok tuan-tuan ya. Yang dimaksudkan dengan ikut terima tu, mengikut dan menerima tu, apa makna ikut, apa makna terima? Apa dia? Apa makna ikut, apa makna terima? Ialah mengaku lidah, iaitu ada pengakuan lidah kita. Maksudnya apa? Maksudnya sembahyang tu wajib tak? Lidah kita kata ya, lidah kita kata ya. Sembahyang tu wajib tak? Ya. Lidah kita kata ya. Tidak ada tidak ada bangkangan dan tidak ada perlawanan. Terima aja.
Baik. Itu namanya ikut dan terima. Kemudian ikut dan terima. Dan mana tersebut itu daripada sembahyang puasa tadilah, bidang agama tadi. Dan tiada menolak akan dia. Dia tak bangkang lah. Dia tak bangkang. Mana ada wajib sembahyang? Kalau kata macam tu, dia telah terkeluar daripada Islam. Islam tu maksudnya ikut terima, tidak ada bangkangan. Baik. Tengok. Tengok dia punya nak umumkan lagi. Dan jika tiada diamal akan dia sekalipun, walaupun dia tak diamal, walaupun orang tu tak beramal dengan hukum hakam daripada agama tadi, dia tak buat, tak diamalkan. Wajib sembahyang, dia tak sembahyang. Wajib puasa, dia tak puasa. Wajib bayar zakat, dia tak bayar zakat. Maka masih tak lagi dia Islam kalau dia terima. Kalau orang kata, sembahyang ni wajib tak? Wajib, dia kata. Habis tu kenapa kau tak sembahyang? Malah lah. Adakah jatuh kafir? Tak, masih lagi dia tu Islam. Dosa lah sebab meninggalkan perintah Allah. Dosa bab lain. Tapi adakah dia jatuh kafir? Tidak. Tak jatuh kafir. Pasal apa tak jatuh kafir? Yang jadi kafirnya apabila dia tolak. Apabila dia tak terima. Bila ada tolak, bila ada tak terima, maka barulah jatuh kepada kekufuran. So, faham tak lagi ni? Jadi maknanya, kita boleh tak kafirkan orang? Tak boleh. Walaupun dia tak sembahyang sekalipun, tak boleh kafirkan dia. Tak boleh dikatakan dia tu kafir tu, tak boleh. Walaupun dia tak sembahyang sekalipun. Itulah tuan-tuan sekalian. Satu ketika dulu kan negara kita kan, saya lemah sebenarnya benda tu, tapi dah macam mana? Tuan-tuan kan? Bila ada dua golongan yang kafir mengkafir ni tuan-tuan kan. Oh, dia tak buat undang-undang Islam, kafir dia. Ada pula yang kata macam tu. Padahalnya tuan-tuan ya, bukan boleh kata macam tu. Tengok dulu. Ketidak mau buat dia tu, dia tak nak buat tu, adakah pasal dia tolak? Macam sembahyang tadi. Kalau dia tak sembahyang tadi, adakah pasal dia bangkang sembahyang tu, dia tak nak buat pasal sembahyang tu tak wajib kata dia? Adakah macam tu? Tidak. Kebanyakannya semua mengatakan wajib sembahyang. Pasal apa tak nak buat? Malah lah aku. Letih lah aku. Jadi orang macam tu tak nama bangkang. Kalau nama bangkang tu apa? Yang wajib. Dia kata tak wajib. Itu nama bangkang. Itu nama tolak. Baik. Jaga tau. Jadi dengan faktor kita sekarang ni dah ada ilmu dah dalam kitab katanya tu. Tolonglah. Janganlah nak kafir mengkafirkan orang lagi. Anak orang tu Islam lah. Jangan kafir-kafirkan lagi dia tu. Kecuali lah kalau dia tu zohir. Secara zohir. Dia telah isytiharkan diri dia keluar daripada Islam. Yang itu pun bukan wajib kita kafirkan dia. Tak. Di antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan nak kafirkan orang. Hatta orang yang dah sedia kafir dalam dunia ini kan. Orang yang kita zahir pandangan kita dia tidak Islam. Itu pun tidak ada perintah daripada Allah Taala suruh kafirkan dia. Tak ada. Itu dia. Baik. Jaga. Bahawa tu tolong hati-hati. Okey. Kemudian tengok jalan ni. Dan jika tiada diamal akan dia sekalipun. Seperti contoh dia. Meninggal ia akan sembahyang dengan dan umpamanya. Sembahyang tu selama-lamanya. Sampai dia meninggal dunia. Dia tak solat. Dia tak sembahyang. Sampai dia mati sekalipun. Tak ada dia nak solat. Tapi dia mengucap syahadah. Dia mengaku, dia menerima. Maka tetap dia dinamakan Islam. Baik. Kemudian, dan segala rukun Islam itu 5 perkara. Elok kita berhenti kat situ. Kalau kita sambung lagi, mungkin kita akan memanjangkan masa. Wallahu a'lam. Okey, baik. Ada soalan?
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi kan berkenaan yang orang yang bersedekah, tunjuk-tunjuk semua tu kan. Tapi kalau kita dengar, kita baca Quran yang ada surah Al-Baqarah ayat 271 pasal kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah maka lebih baik lebih baik bagi kamu kerana menjadi contoh untuk orang lain. Tapi kalau sembunyikan adalah lagi baik lah kan. So macam mana tu? Kita nak faham ayat tu dengan yang sedekah ni. Dia sekarang ni macam ni lah. Ya. Kalau berdasar kepada hadis Nabi yang kata tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu, maka itu sedekah yang paling afdal. Baik, ada pun kalau kita buat ibadat, bukan sedekah saja. Kita buat ibadat, semata-mata kita buat ibadat tu nak tunjuk pada orang, nak menggalakkan orang buat. Okay? Nak menggalakkan orang tu buat macam kita buat. Maka yang itu kata guru kami, mestilah orang tu dia tahu kontrol hati dia. Dia kena tahu kontrol hati dia daripada riya, daripada takabur. Sekiranya orang yang buat ibadat nak tunjuk pada orang, kononnya dia nak bagi orang nampak ibadat dia untuk orang tu buat sebagai contoh, tetapi dalam masa sama dia ada riak. Maka hukumnya haram dan ibadat dia tu tak dapat pahala. Wallahu alam. Jadi masalahnya kalau macam tu, kalau nak tunjuk pada orang ibadat, kita nak galakkan orang buat tu, kenalah orang tu dah kuat hati dia. Masuk kuat hati tu, mana hati dia dah bersih daripada riak, takabur, ujub, sum'ah dan lain-lain. Kalau sekiranya dia tak boleh kontrol hati dia, maka jangan cuba-cuba menunjukkan ibadat untuk orang lain tiru. Jangan. Kelak nanti rugi dunia dan akhirat. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada soalan lain? Ada? Cik Syawal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang bab kenapa kita tak ingat janji kita dengan Allah masa kita di alam ruh Arwah lagi. Dulu. Kita sampai ke dunia kita lupa dah. Ya. Baiklah. Sebab tu kan saya nak ni lah, bukan nak apa dak, tapi nak kaitkan cerita roh ni kan dengan kelahiran manusia. Okey. Kebanyakan manusia yang lahir atas muka bumi ni kan, lahir daripada perut, daripada mak dia, keluar daripada rahim ibu dia. Kebanyakan kita menangis tak? Nangis. Nangis. Nangis kan? Okey, kenapa nangis? Nangis ni ada yang kata pasal ada syaitan cucuk lah, apa cucuk. Ada salah satu daripada pendapat ulama yang saya baca dalam kitab, dia kata kerana roh yang ada sama dalam budak tu, dalam baby tu, dia dah nampak dah benda-benda yang dia akan alami. Dia nampak dah dia akan kena hadapi benda yang berat di alam arwah, di alam roh. Iblis syaitan tak boleh goda dia. Masa tu roh tu pula, masa dia kata tu, roh tidak ada disertakan dengan nafsu. Masa roh kata, qalu bala syahidna. Kalau kata roh tu, bala, bahkan kau lah Tuhan, kami bersaksi. Masa tu, roh tu dia bersendirian. Dia tidak disertakan dalam jasad manusia yang ada nafsu, yang ada syaitan dan iblis yang menggoda. Sebab tu tuan-tuan sekalian, anak pun nangis,
Sebab roh tu nampak dah dia akan menghadapi masalah, dia akan menghadapi benda besar. Sebab tu dia nangis. Jadi kenapa kita lupa? Lupa kita tu ialah asbabnya lah kerana ada nafsu dan ada keindahan dan kesedapan dunia, sehingga kita lupa kesedapan akhirat. Jadi kan kita ni dah alhamdulillah lah. Pasal apa kita sebut alhamdulillah? Sebab Allah dah jadikan kita orang yang dah ingat janji dah. Pasal apa ingat janji tu? Sebab kita dah baca dalam kitab, kita dah jumpa dah ulama kata, kita pun dipilih oleh Allah Ta'ala sejak daripada azali, nak mengetahui bahawa kita pernah berjanji, bahawasanya Tuhan kita tu Allah, dan kita ada suruhan perintah-perintah yang kita kena tunai. Tu kerja kita berat sikit atas dunia ni, nak tundukkan nafsu. Sedangkan nafsu dengan roh ni, nafsu dengan akal ni, manusia ni kan, manusia ni lahir-lahir dia, dia ada akal lagi tak? Belum. Tapi dah ada nafsu tak? Dah. Jadi maknanya nafsu tu lebih banyak pengalaman daripada akal. Sebab itulah jihad yang paling besar sekali ialah jihad menentang hawa nafsu. Bukan jihad lawan orang Yahudi dekat Palestin. Jihad yang paling besar sekali, jihad dalam diri kita. Macam mana jihad dalam diri kita? Jihad kita nak bangkit awal, nak bangkit, nak buang selimut. Jihad kita nak kurangkan makan. Jihad kita nak bencikan dunia. Jihad macam tu yang paling afdal. Jihad kita tak nak pergi baradah, tak nak pergi beli belah. Contoh. Tak nak pergi sana sini, tak nak. Contoh, tak nak beli barang, tak nak beli make up, tak nak. Tu dia. Baik. Tak. Jadi itulah punca dia. Wallahu alam. Okey. Alhamdulillah. Patut juga orang tua masa dahulu, Ustaz. Ya. Bab kisah baju Melayu. Ya. Yang bab kisah baju Melayu ni diletakkan yang poket atas tu dimaksudkan dengan iman. Ya. Yang poket sebelah kiri tu diletakkan sebagai Islam. Ya. Dan yang poket sebelah kanan tu diletakkan sebagai ihsan. Itu orang tua dulu-dululah. Ihsan tu dikira macam, adakah dia dikira macam senang untuk dia keluarkan apa macam kebaikan, macam apa nak hulurkan derma ke apa ke macam gitulah. Perumpamaan orang tua dulu-dulu. Adakah gitu dia maksudkan orang tua dulu-dululah? Ya betul. Sampai butang baju ni pun 5. 5 tu rukun Islam yang 5 tu. Butang baju ni, butang baju Melayu kan ada 5 je butang baju tu kan. Kalau ada butang Melayu yang 6, itu rukun iman. Kalau rukun Islam tu 5, tu ada tanda, ada dia punya alamat-alamat dekat situ. Okey. Baik, terima kasih atas perkongsian. Ada soalan lain? Ustaz, Ya. satu lagi. Nak bertanya bahagian fiqah mengenai kan sekarang ni macam orang banyak berjual dalam online semua kan. Jadi kan seorang wanita ni memanglah serba-serbinya dikira aurat. Jadi macam mana orang berjual macam dalam Instagram, baik di Facebook, macam dia nak jual produk tu macam seorang perempuan ataupun orang lelaki tak, kita tolak tepilah, macam perempuan ni kan suara dia aurat, wajah dia aurat kan. Jadi macam mana Ustaz? Kalau dalam masalah ni kan, kalau sekiranya lah yang kaul yang muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i, suara perempuan tu tidak aurat kecuali boleh membawa kepada fitnah. Sebelum saya jawab masalah apa ni, orang perempuan yang bercakap dengan dia, sebenarnya dalam mazhab Syafi'i ini suara tu bukan aurat, melainkan kalau timbul fitnah. Umpamanya perempuan tu berlagu-lagu.
Sehingga yang dengar daripada lelaki itu sampai terlena sedapnya dengan suara tu. Fitnah. Maka pada ketika itu barulah jatuh haram suara. Okey. Ada pun orang perempuan ni kalau dia dalam Facebook ke dalam WhatsApp ke dia jual barang dia tapi cukup lengkap dengan tutup auratnya, tidak berhias-hias, hanya semata-mata nak jual produk. Mungkin ada yang suami tak ada, jadi dia terpaksa berniaga macam tu, ataupun nak tolong suami dia untuk tambah pendapatan dan sebagainya. Maka diharuskan dengan syarat jaga muka, jangan buka, jaga jangan sampai ada perhiasan yang zuhir. Sebab apa? Sebab masalah orang perempuan ni, perhiasan tu yang jadi masalah. Perhiasan. Dia tak tutup muka. Sedangkan saya sebut dulu kan, saya kata, tak tahulah dalam grup mana saya pernah kata, dan saya pernah baca dalam kitab, bahawasanya muka tu adalah sebahagian daripada aurat berdasar kepada hadis yang kata an-nisa'u auratun. Bermula perempuan tu ialah aurat. Baik. Itu pun ada satu kaul. Okeylah, ada kita di Malaysia ni banyak pegang kaul yang tidak mutamat. Yang mutamatnya muka tu adalah aurat. Baik. Kalau kaul yang tidak mutamat, dia kata muka tu tidak aurat. Dengan syarat. Apa dengan syarat? Dengan syarat tidak ada perhiasan di muka. Tidak ada perhiasan di muka. Umpama bedak, umpama celak, umpamanya krim, sampai berkilat muka dia. Jadi kalau macam tu namanya aurat kalau ditonton di dalam Facebook dan sebagainya. Baik. Tapi kalau ikut ulama Hadramaut, orang perempuan ni tak boleh didedahkan ke tengah ramai walaupun berniaga sekalipun. Tapi di Malaysia ni dalam kitab Taghrib Sadidah dia kata fi hazal zaman, pada zaman kita ni kata la baksa, tidak mengapa ittiba' qaul tsani, mengikut kaul yang kedua. Maksudnya kaul yang kedua tu muka tu bukan aurat, tapi dengan syarat lah. Syarat tadi jangan ada perhiasan dekat muka dia. Bila dia mengiklankan barang produk dia tu, jangan memanja-manjakan suara sampai orang dengar suara dia tu lebih daripada nakkan produk. Yang tu salah dah lah. Wallahu alam. Baik, ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini adalah bab yang solat atas kursi, siaran ulangan lah masa dekat Kudai dulu, siaran ulangan. Jadi untuk orang yang solat atas kursi, apakah perlu dia lepas dia yang berdirilah, lepas berdiri sujud tu dia angkatkan punggung dia dan letakkan tangan dia di atas lantai. Masa sujud lah, kira rukuk tu sama dapat ikut. Masa nak sujud tu dia bangun, angkat daripada kursi dan dia buatkan macam bentuk sujud. Lepas tu tangan dia letak atas lantai. Atas sejadah lah. Sejadah lah. Sejadah lah. Mana dia turun lah, dia turun. Tak. Masa kursi di belakang tu, dia buat macam seolah-olah rukuk. Dia turun. Dia letakkan tangan tu di atas sejadah. Dia sebenarnya tak perlu macam tu. Sebab orang semayang duduk ni, dia isyarat aja. Tapi dia tengok dia punya keuzuran lah. Kalau keuzuran dia tu memang tak boleh turun sujud, kalau dia turun juga nak bangkit tak boleh, maka memadai isyarat saja. Duduk atas kursi tu isyarat saja, dia meletakkan mana rukuk jangan tinggi sangat, jangan rendah sangat. Kalau masa sujud dia rendahkan lagi. Macam tu je. Isyarat je. Kalau sekiranya dia memang keuzuran dia, uzur untuk dia sujud tu uzur. Tu. Tapi ada orang yang begini, ada orang yang sujud dia tak uzur tapi dia tak turun. Yang tu salah. Itu jadi tak sah sembahyang dia.
Sedangkan dia hanya tak boleh berdiri lama aje. Dia tak boleh berdiri lama saja. Maknanya dia duduk, masa dia duduk. Lepas tu rukuk dia boleh rukuk, sujud dia boleh sujud. Tapi kalau dia tak sujud, dia tak rukuk, maka hukumnya tidak sah solatnya. Wallahu alam. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kesinambungan daripada soalan Ummu Muhammad tadi. Nak tanya satu. Sekiranya suami tu izinkan isteri dia berdandan. Mungkin kerana isteri dia ni ada terpaksa berhadapan dengan orang ramai lah, macam frontliner ke, ataupun ada dengan orang luar lah, berdepan dengan orang luar. So macam mana dengan hukum tu Ustaz? Dia tak boleh sebenarnya Puan Juma. Suami tak sepatutnya, suami itu tak boleh benarkan isteri itu berdandan untuk orang. Kalau nak berdandan untuk dia sahaja, bukan untuk orang ramai. Bukan dipertontonkan isteri daripada orang ramai, tak boleh. Walaupun atas niat lain daripada apa benda sajalah, tak boleh. Tak dibenarkan. Jadi maknanya kalau laki-laki ada yang macam tu, maka dinamakan dia tu dayus. Dinamakan dia tu ad-dayus. Dayus tu maksudnya ialah laki-laki yang tidak ada sifat cemburu sehingga laki-laki yang lain melihat isteri dia. Melihat. Apatah lagi kalau didandan-dandankan. Sebab zaman kita ni, laki-laki ni agak-agak, adakah semua laki-laki tu berperangai malaikat? Tak ada. Yang mana banyak? Yang mana banyak? Laki-laki yang perangai malaikat ke? Atau laki-laki yang berperangai syaitan? Banyak. Mana banyak? Syaitan. Jadi kalau macam tu, kalau macam tu, tak boleh lah. Bukan kata apa lah. Katalah ada seorang perempuan dengan dia bersolek-solek. Kemudian dia pergi kedai ke, dia berjalan ke. Ada seorang lelaki saja. Cantiknya dia ni. Maka hukumnya, si suami yang suruh dia bersolek tu pun, suami juga tercalik dosa tu. Bahkan suami akan tanggung dosa isteri itu juga. Bahaya tu. Macam contohnya seorang yang perempuan yang kita sebut belajar kat universiti mana-mana tu, tak boleh pakai purdah. Dia bersolek-solek, dia tak gambar pula kan? Kan tak gambar kan? Lepas tu, tu suami dia tanggung nanti ni. Maksudnya tak boleh taat lah sebenarnya Ustaz kan? Tak boleh. Dalam bab tu tak termasuk dalam makna taat. Yang itu wajib isteri derhaka. Tak engkarkan suami punya suruhan tu. Jangan ikut. Faham. Macam tu. Jazakallah barakallah insya-Allah. Ada lagi soalan? Ada soalan lain? Ambil ni. Ada lagi? Tak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita itu sifatnya aurat kan. Bagaimana pula status bagi wanita yang sudah tidak disebut sebagai apa? Tidak sudah haid. Sudah dia putus sudah haid. Menopause. Ya, sudah menopause. Jadi macam mana status dia itu? Kalau orang perempuan yang sudah menopause, maka dibenarkan orang perempuan itu hanya membuka mukanya sahaja tanpa berhias. Maka ringan dekat situ. Mana perempuan yang sudah menopause, maka ringannya orang perempuan tu ialah dibenarkan dia untuk buka wajah dia dengan tidak berhias. Itu sahaja. Ada pun yang lain-lain tu tak ada dah. Tak boleh dah. Okey, boleh faham? InsyaAllah. Satu lagi soalan Ustaz. Sekarang ni kan
keadaan situasi kan, kiranya kita bersolat, contohnya di khalayak ramai itu kan, wanita bolehkah menutup emas gitu waktu sembahyang, waktu solat? Sekiranya orang perempuan tu memang orang perempuan yang berpurdah. Orang perempuan yang jenis, yang perempuan yang menutup mukanya. Tiba-tiba dia terpaksa sembahyang di khalayak ramai. Terpaksa sembahyang di khalayak ramai. Yang dia adalah orang yang memang orang yang telah beradat dia pakai purdah. Maka diharuskan dia untuk menutup wajahnya ketika solat dengan tidak menutup dahi. Dahi itu adalah anggota sujud. Kalau tutup tak boleh. Jadi kalau sekiranya orang perempuan yang bukan beradat dia pakai purdah, bukan beradat. Maksudnya kalau hari-hari lain dia tak pakai purdah pun, maka dihukumkan tidak dibenarkan dia menutup auratnya, menutup mukanya ketika solat. Ada kecuali, ada pengecualian kat situ, ada pengecualian. Okey. Baik, ada lagi? Boleh tak? Boleh faham tak Puan Rosnani? Kalau ditutup buka, macam mana tu? Terima kasih. Baik. Ustaz, Apa lagi ni? Ustaz, kalau ditutup juga, apa hukum dia punya solat tu? Macam mana? Macam mana? Saya tak Kalau faham. tadi Ustaz kata dia tak boleh, tidak dibenarkan untuk pakai mask lah kan? Sebab dia bukannya. Tapi kalau ada yang buat macam tu, macam mana tu? Jadi maknanya makruh, bukan batal sebenarnya dia, makruh sahaja. Makruh sahaja, tidak membatalkan. Sama juga dengan lelaki. Lelaki pun sekarang kan lelaki dia pergi masjid dia pakai mask kan. Sebenarnya ada larangan daripada Nabi dalam hadis, bila kita sembahyang jangan tutup muka. Untuk orang lelaki tidak dibenarkan menutup muka. Memang ada hadis yang sahih. Tapi kalau tutup juga bukan makna batal. Maka hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh sahaja. Tidak sampai membatalkan sembahyang. Wallahualam. Macam mana sekarang kan kita dimestikan untuk menggunakan mask tu ketika macam kita masuk dalam masjid, kita mesti kena gunakan topeng tu. Tak kira lah sebab macam di Sarawak dikira imam ke nak masa ngimam solat tu kena pakai, nak baca kutubah pun kena pakai. Itu daripada itulah pihak yang berwajib lah. Jadi adakah kita ikut yang tu ataupun kita buka? Sekiranya sekarang ni perintah daripada kerajaan, perintah daripada pemerintah atas maslahat umum. Kenapa ya? Takut kita yang tak pakai mask akan menjadi pembawa penyakit. Bila kita bercakap, suara kita keluar dengan udara, mungkin ada virus yang akan terkena pada orang lain. Maka pada ketika itu, hukumnya adalah wajib diikut ke pemerintah. Wajib ikut. Sekiranya tidak ada sekiranya ada orang kata ada hukuman. Mana siapa tak pakai mask, kena denda, kena begian. Maka pada ketika itu wajib ikut. Tapi sekiranya kalau tidak ada hanya perintah gitu aja, tapi tidak ada kepengkuasaan undang-undang, tak ada. Tak pakai pun tidak ditangkap. Maka pada ketika itu haruslah dia buka. Wallahu a'lam. Macam tempat saya ni Ustaz. Ya. Alhamdulillah lah polis tu pegawai dia solat pun dia ni lah. Dia tak berapa nak kisah sangat lah tengok keadaan dia. Kalau macam tu tak apa, kena buka lah. Sembunyi lah buka. Tapi dari belakang tu memang nampak guna lah dia. Ya. Lagipun sekarang ni bukan ada penguat-kuasa pun dalam masjid kena pakai, tak ada. Bukan kata wajib pakai, kalau siapa tak pakai kena denda lah, tak ada pun. Tak ada pun macam tu. Jadi tempat saya pun, saya sembahyang pun saya tak pakai mask. Saya masuk tu pun hanya pakai mask tu hanya pasal
tak nak orang lain jadi fitnah. Dia tengok, oh dia tak pakai pun, tak nak macam tu sahaja. Wallahu a'lam. Cuma ada sebagian tempat tu memang dah ada yang kes kena compound Ustaz. Ya, memang dah setengahnya tempat memang ada. Itu kalau penguatkuasaannya tu memang dah dikuatkan. Yang tu nak macam mana? Macam contoh di Selangor kan. Di Selangor ni tak boleh. Pasal apa? Dia punya dah tinggi sangat. Itu adalah pemerintahan. Kalau tempat lain tu mungkin tidak kot. Wallahu a'lam. Itu tadi Ustaz ada viral dalam YouTube saya tengok tu. Ada netizen tu komplain dengan polis, polis siap tengok je dia orang swab test ramai-ramai tapi tak ada ikut SOP kan. Polis tengok je Zat. Yalah nak buat macam mana? Nah, betul dia lah. Pun di luar pada kekuasaan dia kan. Wallahu a'lam. Cukup ya insya-Allah ya. Okey Ustaz, sebelum kita Ustaz tutup majlis, nanti minta tolong doakan ya untuk sebab sekarang ni ramai dari sahabat-sahabat kami, kenal-kenalan kami yang kena COVID, tengah berjuang hidup mati dan ada yang sudah arwah. Minta tolong Ustaz doakanlah supaya kami sama-sama boleh aminkan. Baik insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya azimas sultan ya qadiman ihsan ya daiman ni'am ya katsirul jud ya wasi'al ata ya khafiyul ya jami' sana ya haliman la ya'jal. Salli rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim radha sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra ولك من فضل وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مؤمن كل مخيف يسر علينا كل عسير وتيسر عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف من يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك الله بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك الله بحق سيدنا محمد أهرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرى وارحمنا بقدرتك علينا فلا نلك تسقطنا ورجاؤنا اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. Kami menadah tangan kami ya Allah, memohon kepadamu ya Allah. Ya Rahman Ya Rahim, angkatkanlah segala balak dan musibah yang kau telah turunkan kepada kami ya Allah. Jika sekiranya ya Allah balak dan musibah ini lantaran kerana dosa-dosa kami ya Allah, lantaran kerana kesombongan kami ya Allah, lantaran kerana kelalaian kami ya Allah. Ya Rahman Ya Rahim, berilah kami hidayat dan petunjuk untuk kami meminta permohonan ampunan daripadamu ya Allah. Ya Rahman Ya Rahim, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kami ya Allah. Kasihanilah kami daripada hamba-hamba-Mu yang zalim ya Allah. Kami tidak ada Tuhan lain ya Allah kecuali Engkau ya Allah. Engkaulah Tuhan yang satu-satunya ya Allah. Tidak ada Tuhan lain daripada Engkau ya Allah. Ya Rahman Ya Rahim, Engkaulah yang Maha berkuasa mengangkat segala musibah ini daripada kami ya Allah. Umat Islam di Malaysia ini khususnya ya Allah, dan umat Islam di dunia ini ya Allah. Ya Rahman Ya Rahim, jika sekiranya ya Allah balak musibah ini antara daripada musuh-musuh Islam ya Allah yang nak menghancurkan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, hancurkan mereka ya Allah. Musnahkan mereka ya Allah. Ya Rahman
Rahman Ya Rahim. Selamatkan kami ya Allah. Ya Rahman Ya Rahim. Kalau ada di antara kami ya Allah yang sedang berjuang di hospital antara hidup dan mati ya Allah. Ya Rahman Ya Rahim. Selamatkanlah mereka ya Allah dengan rahmat-Mu ya Allah. Selamatkan mereka ya Allah. Sembuhkan mereka ya Allah. Berilah mereka peluang untuk hidup lagi ya Allah. Untuk menambah segala amal ibadat-Mu ya ibadat kepada-Mu ya Allah. Ya Rahman Ya Rahim. Jika sekiranya ya Allah ada di kalangan kami yang sedang meninggal dunia ya Allah, tempatkanlah mereka di dalam syurga-Mu bersama para anbiya dan para rasul, para syuhada dan salihin ya Allah. Ampunkan dosa mereka ya Allah. Ampunkanlah lubang-lubang kubur mereka daripada lubang syurga ya Allah. Janganlah jadikan lubang kubur mereka daripada lubang neraka ya Allah. Ya Rahman Ya Rahim. Kami tidak ada daya dan kuasa melainkan Kau ya Allah. Kami tak dapat menyelamatkan diri kami sendiri ya Allah. Melainkan Engkau lah yang menyelamatkan kami ya Allah. Ya Rahman Ya Rahim. Dunia sedang menghadapi balak musibah ini ya Allah. Ya Rahman Ya Rahim. Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim. Amankan dunia ini ya Allah daripada musuh-musuh Islam, musuh-musuh agama-Mu ya Allah. Ya Rahman Ya Rahim. Hancurkan mereka ya Allah. Ya Allah ya Allah. Dengan ada mereka ya Allah, tidak aman hidup manusia ini ya Allah. Walaupun mereka daripada orang kafir ya Allah. Ya Rahman Ya Rahim. Kasihanilah kami ya Allah. Kasihanilah umat-Mu ya Allah. Kasihanilah umat manusia ini ya Allah. Ya Rahman Ya Rahim. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Razzaq Ya Fattah Ya Alim. Ya Zal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.